Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibnu Aqil bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Nabi yang berbunyi, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah man qalu ya Rasulullah ayul islami afdal qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi atau kama qala rawahu Imamul Bukhari. Mafhum hadis. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul islami afdal, Islam manakah yang paling utama? Maknanya dalam Islam ni apa dia yang paling utama? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Artinya, siapa yang orang Islam lain atau saudara se-Islamnya yang lain senang dengan apa yang dikatakannya, kerana perkataan yang dikatakan perkataan yang tidak menyakitkan akan hati orang lain dan tidak merosakkan akan orang lain, perkataan yang baik, perkataan nasihat dan sebagainya. Min lisanihi wa yadihi, dan juga tangan. Maksud tangan di sini artinya kuasa yang dia ada. Dia gunakan kuasa yang dia ada untuk kebaikan orang Islam di sekelilingnya, bukan dengan kuasa yang dia ada makin melemahkan akan Islam itu sendiri di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi inilah kata Nabi, sebaik-baik ataupun seutama, semulia yang disebut sebagai terutama di dalam Islam. Maknanya inilah antara orang yang paling utama dalam ramai-ramai orang Islam adalah orang yang menjaga lisannya dan menjaga akan kekuasaan yang dimilikinya dengan menggunakan cara yang diredai oleh agama. Baik.
Jadi moga-moga kita menggunakan lisan kita untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu, dan juga kita menggunakan segala apa yang kita milik dari sudut kekuasaan atau autoriti ataupun apa saja peluang yang kita ada untuk menyebar luaskan akan agama Allah. Maka moga-moga kita termasuk di dalam afdalul Islam yang seperti mana yang disebut oleh di dalam hadisnya, ini disebut oleh baginda Nabi SAW dalam hadis yang kita bacakan tadi. Baik, jadi insya-Allah malam ni kita sambung lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Zadul Muta'alim, di muka surat yang ke-17. Masih lagi dalam perbicaraan sifat 20, perbicaraan tentang tauhid ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi kita sambung sifat yang ke-10. Saya bacakan dulu. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, 10 hayatun artinya hidup, lawannya al-mautu artinya mati. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu hidup, dan hidupnya tidak dengan ruh dan tidak akan mati. Yang ke-11, sam'u artinya mendengar, ataupun kita baca dengan sama' boleh juga, artinya mendengar. Lawannya as-samamu artinya tuli. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu mendengar sekalian perkara. Yang ke-12, basar ataupun basarun artinya melihat. Lawannya al-umyu artinya buta. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu melihat akan sekalian perkara. Dan yang ke-13, kalamun artinya berkata-kata. Lawannya al-bukmu artinya kelu. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu berkata-kata tetapi dengan tidak huruf dan suara. Okey, baik. Rasanya perbicaraan ini panjang. Tak apalah, kita tengok mana yang dan. Malam ni kita rasa kita sentuh satu je lah dulu, hayatun. Sebab lagi 3 tu panjang perbicaraan dia tu. Baik, jadi yang ke-10 ni iaitu hayatun. Jadi macam biasalah, untuk memahami akan ilmu sifat 20 secara jalan tafsili, mudah kiranya kita tandakannya dengan 5 poin atau dengan 5 perkara. Yang pertama, poin yang pertama, nama sifat. Jadi nama sifat di sini adalah hayat. Nama sifatnya hayat. Baca hayat boleh, hayah boleh, hayatun boleh, asalkan maknanya sama. Jadi yang pertama, yang pertamanya nama dia hayah. Kemudian poin yang kedua, terjemahan, artinya. Hayah tu dalam bahasa Arab, walaupun memang dalam bahasa Melayu ada guna perkataan hayat, tapi hayat tu sendiri sebenarnya diambil daripada bahasa Arab. Jadi hayah itu diterjemah dalam bahasa Melayu artinya hidup. Jadi hayah tu arti hidup. Tu dia punya terjemah bahasa. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga iaitu makna sifat, makna kehidup tu. Kerana kalau terhenti belajar sekadar hidup, tak jelas lah. Sebab kita nampak kita pun macam hidup juga makhluk ni. Jadi adakah sama dengan hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk? Maka berbalik kita kepada makna dia. Makna inilah yang nak menghuraikan makna sebenar apa yang dikatakan sebagai Allah yang maha hidup itu. Maka kita ambil maknanya di maka wajib tu. Kata musannif, maka wajib kita percaya bahawa Allah itu hidup. Pertama sekali, percaya, yakin bahawa Allah itu hidup. Tetapi hidup yang macam mana? Percaya dulu Allah itu hidup. Hidup yang macam mana? Dan hidupnya tidak dengan ruh. Adapun hidupnya Allah itu tidak dengan ruh. Kerana apa kita yakin bahawa Allah hidupnya tidak dengan ruh? Kerana hidup dengan ruh itu makhluk.
Kita belajar dah sebelum ni, sifat yang sebelum ni kita belajar sifat yang keempat, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah tak sama dengan makhluk dari segi zat, sifat dan perbuatan. Tak sama. Bila tak sama, kita lihat makhluk ni hidup macam mana? Makhluk hidup dengan roh. Maka bila makhluk hidup dengan roh, maknanya Allah tak boleh sama dengan makhluk. Jadi Allah tidak hidupnya dengan roh. Kerana kalau Allah hidup dengan roh, maka Allah menjadi lemah. Kerana pergantungan hidup Allah itu bergantung dengan roh. Macam kita ni lemah. Dalil kita lemah sebab memang kita hidup, tapi hidup kita bergantung dengan roh. Ada roh baru boleh hidup. Tak ada roh, tak ada hidup. Umpama kiasnya nak lagi mudah faham, macam telefon. Secanggih mana pun telefon tu, kan? Tak kira lah telefon jenis terkini ke, iPhone ke apa ke yang jenis canggih punya, yang belum cakap lagi dah cakap dah, kan? Canggih sangat lah telefon tu, jenis mahal, beribu-ribu ringgit. Walaupun secanggih mana pun telefon, tapi kalau baterinya kong, bateri tak ada, dia tak boleh menyala. Tak payah kata nak menyala, nak telefon tak boleh, nak hantar mesej tak boleh, nak online tak boleh, semua tak boleh. Sebab apa? Sebab hebatnya telefon tu, walaupun dia hebat, dia tetap bergantung dengan bateri dia, bergantung dengan tenaga ataupun kuasa yang ada di dalam bateri tu. Jadi ada bateri, barulah telefon tu boleh hidup. Jadi lemah lagi lah telefon sebab bergantung dengan bateri. Kenapa? Kenapa lemah? Kerana dia adalah makhluk. Seperti kita juga semua, makhluk bergantung dengan sesuatu untuk meneruskan hidup. Seperti manusia bergantung dengan roh untuk meneruskan hidup. Adapun Allah tak bergantung dengan apa-apa pun. Sama ada roh ke bateri ke apa ke, tak ada. Jadi Allah itulah yang dimaksudkan dengan Allah yang maha hidup. Hidupnya tidak dengan roh. Itu yang pertama. Yang kedua kata dia, dan tidak akan mati. Yang ini juga membezakan antara hidup Allah dengan hidup makhluk. Hidup Allah tidak akan mati. Wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah sebut dalam Quran, dan bertawakallah kamu kepada Tuhan yang hidup dan yang tak akan mati. Kenapa disuruh tawakal? Kerana tawakal ni makna kita nak serah. Serah kepada Allah yang hidup tak mati-mati. Manakala kamu serah pada makhluk, walaupun masa kamu serah tu dia hidup, esok lusa dia mati. Maka bila mati, macam mana nak jadi wakil kepada kamu? Macam mana kamu nak serahkan urusanmu? Tapi kalau kamu serahkan urusan pada Allah, Allah itu hidup, la yamut, dan tak akan mati. Itulah beza kehidupan ataupun hidupnya Allah Ta'ala dengan hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk maka berakhir dengan kematian. Adapun hidup Allah Ta'ala tidak akan berakhir dengan kematian. Mati tak ada, akhir pun tak ada. Kita belajar dah sebelum ni sifat baqa'. Maknanya tak ada penghujung bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Baik. Adapun sifat hayat ni, dia tak serupa dengan sifat-sifat ma'ani yang lain. Semua sekali sifat ma'ani ada 7 sifat. Tetapi daripada 7 ni, hayat satu saja tidak ada ta'aluk. 6 lagi semua ada ta'aluk. Sifat apa nama yang kita belajar sebelum ni, kudrat, ta'aluk dia taksir, memberi bekas. Maknanya kuasa Allah memberi bekas. Maksud memberi bekas, Allah boleh bagi ada benda yang tak ada, boleh bagi tak ada benda yang ada. Memberi bekas itulah membezakan kuasa Allah dengan kuasa makhluk. Makhluk bolehlah pinjam-pinjam cakap, kata makhluk ada kuasa, tapi kuasa makhluk tidak boleh memberi bekas. Maksud tak boleh bagi bekas, tak boleh mengadakan sesuatu yang tak ada, dan tak boleh meniadakan sesuatu yang ada. Itu makhluk. Dan kemudian kita belajar hari itu iradah, kehendak. Kalau kita main belajar atas pagar je, kita nampak makhluk kehendak juga. Dan apa beza? Kehendak Allah Ta'ala dia ada takluk. Takluk dia takhsis, menentukan. Allah berkehendak, dengan kehendak Allah boleh menentukan apa saja yang Allah kehendak. Adapun makhluk bolehlah pinjam-pinjam cakap, makhluk pun ada kehendak. Kita nak makan, nak itu, nak ini. Tapi kehendak makhluk tidak boleh menentukan. Walaupun kita nak makan nasi lemak, esok pagi katakan sebagai contoh, tengok-tengok takdir kata nasi lemak habis, tak ada, yang ada roti canai.
Lah kali makan enggak reti canai. Sebab apa? Sebab Allah dah tentu makan reti canai. Walaupun kehendak kita nak yang lain. Itu lemahnya kita. Adapun Allah Ta'ala, apa yang Allah kehendak, itulah Allah tentu. Apa yang jadi, itulah termasuk di dalam kehendak Allah. Contohnya, jahatnya Abu Lahab dan jahatnya Abu Jahal, itu semua di dalam iradat Allah, dalam kehendak Allah. Allah yang nak dan Allah yang tentukan Abu Jahal dan Abu Lahab menjadi musuh kepada Islam, musuh pada baginda Nabi. Bukannya Allah pun tak tahu tiba-tiba dia jadi jahat. Tak, memang Allah yang tentu. Macam kita bicara sebelum ni tentang iblis, Allah yang tentu iblis. Seperti mana kata guru kami, iblis ni dia ada banyak nama. Setiap langit dia ada nama-nama dia. Langit pertama nama dia semua nama elok-elok pada asalnya. Sampai langit ke-7 nama dia Azazil. Naik ke Siratul Muntaha, atas lagi daripada langit ke-7 nama dia jadi iblis. Maknanya Allah dah tentu siap dah sejak azali bahawa dia ni Azazil ni akan bertukar nama dan bertukar watak ni. Daripada satu makhluk yang asalnya taat, akhirnya jadi derhaka kepada Allah. Disebut di dalam kitab, iblis sewaktu sebelum kederhakaannya itu, masa dia bernama Azazil, dia beribadat kepada Allah hampir-hampir 80,000 tahun. Nak ceritanya, kata ulama, panjang masa dia beribadat. Tetapi panjang masa beribadat bukan menjadi jaminan kepada penghujung pengakhiran kita kepada Allah. Seperti mana iblis, walaupun beribadat 80,000 tahun, tapi last kali ingkar juga dengan perintah Allah. Apatah lagi kita ibadat nak kata 1000 tak sampai, 100 tahun lagi tak sampai. Kan? Jadi kita lebih terdedah lagi. Sebab tu kita kena berhati-hati dalam segala kerja amal kita, supaya jangan sampai jadi rosak. Sebab itulah tujuan kita mengaji, antaranya ilmu akidah, ilmu tauhid, supaya kita faham apa yang kita lakukan dalam amal ini untuk siapa dan kepada siapa. Barulah jelas kan, apa yang kita lakukan, apa yang kita buatkan, apa yang kita taatkan dan apa yang kita amalkan. Baik, itu iradah. Kemudian sebelum ni juga kita belajar sifat ilmu. Ilmu pun ada ta'aluk. Ta'aluk ilmu inkisyaf. Maksud inkisyaf terang, jelas dan nyata. Maknanya ilmu Allah ini terang, jelas dan nyata. Erti terang, jelas dan nyata, ilmu Allah tidak boleh dinding-dingi, tidak boleh dihalangi. Tak ada apa yang boleh menghalang pengetahuan Allah. Allah tahu segala-galanya. Itu yang membezakan ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Bolehlah kita nak kata makhluk tu pinjam-pinjam cakap, zahirnya kita kata makhluk pun cerdik juga, ada ilmu. Cerdik dia terbatas keilmuannya. Apa yang dia tahu setakat mana yang telah Allah berikan pada dia. Adapun lebih daripada itu dia tak mampu. Sedikit sangat pengetahuan dia. Kata ulama, ilmu Allah umpama lautan. Lautan yang sangat luas. Seperti mana satu orang yang dia boleh menyelam, juara dunia dalam menyelam, walaupun dia boleh menyelam dalam laut, dia tak boleh menyelam keseluruhan laut. Maknanya walaupun orang tu hebat macam mana pun dengan ilmunya, dia tidak boleh menguasai seluruh ilmu, kerana ilmu Allah begitu luas. Jadi apa yang ada pada kita, sehebat mana pun kita, sepandai mana pun kecerdikan kita, ingatlah kita masih lagi lemah dan kita masih lagi bodoh. Kerana boleh jadi kita tahu sebahagian lagi kita apa pun tak tahu. Sebagai contoh, macam kita sendirilah kan, walaupun kita boleh baca kitab dan sebagainya, kita boleh mengajar orang, ceramah, kuliah tentang ilmu agama, tapi kepakaran ataupun kemahiran kita dalam bahagian ilmu agama fardu ain ni je lah. Nak lebih dari itu, ada benda yang kita tak tahu juga. Contohnya bahagian motor kita tak tahu, nak tukar sproket tak tahu. Kalau motor rosak, tak ada kita nak belik kitab Zadul Muta'alim lah, pergi bawa pergi bengkel. Jadi maknanya terbatas. Jadi sedarlah kita pandai sebahagian lagi kita bodoh. Jadi jangan kita rasa kita pandai segala-galanya. Jangan bongkak, jangan sombong. Kerana kita memerlukan juga khidmat dan pertolongan orang lain, kerana ada sebahagian lain kita tidak mahir dan kita tidak reti dalam menguruskannya. Itu kita saling tolong menolong. Adapun macam kami ni
orang cakap apa, fokus kepada pengajian agama, maka kita bantu kawan-kawan kita yang mereka kurang fokus kebahagiaan ni kerana mereka terlibat dengan kerjaya dan sebagainya. Jadi kita kongsikan ilmu seperti ni kan. Kita sama-sama kita berkongsi, sampaikan. So lusa kalau kita pula susah tang mana-mana ke, kereta ada masalah ke, kita boleh kontak kawan-kawan kita yang pandai bahagian kereta. Jadi saling tolong menolong di dalam kehidupan dunia. Jangan rasa kita hebat segala-galanya, tidak. Dia gitu. Sedangkan mati esok pun, orang hebat macam mana alim sekalipun, mati esok pun mengharapkan orang akan mengangkat jenazah dia, memandikan jenazah dia dan sebagainya kan. Jadi tak perlu ada istilah sombong, rasa hebat dan sebagainya. Jadi melainkan Allah kerana ilmu Allah meliputi segala-galanya, tidak ada yang boleh menghalang. Itu ta'alluq pada ilmu. Adapun bila kita bicara tentang sifat yang ke-10 ni, iaitu hayat, dia tak ada ta'alluq. Kenapa hayat ni tak ada ta'alluq? Kerana hayat ni bukan ditujukan ataupun bukan dikenakan kepada makhluk. Adapun kita belajar sebenarnya kudrat, iradat dan ilmu dikenakan kepada makhluk. Sifatnya milik Allah, tapi tembaknya ataupun kenanya pada makhluk. Ta'alluq itu panggil ta'alluq. Jadi kudrat, kuasanya Allah berkuasa ke atas makhluk. Iradat, kehendaknya Allah, kehendaknya ke atas makhluk. Dan ilmunya Allah, ilmunya ke atas makhluk. Adapun hayat, hidupnya Allah, hidup itu nak menyatakan diri Allah itu hidup. Jangan kita keliru. Sifat hidup ni, sifat hayat ni bukan sifat menghidupkan. Menghidupkan itu tang lain. Si hidup ni nak menyatakan bahawa Allah itu hidup. Allah itu maha hidup. Tapi bukan menghidupkan. Kalau menghidupkan, dia duduk dalam sifat mana? Menghidupkan, dia duduk dalam sifat mana? Dia duduk dalam sifat kudrat, kuasa. Allah berkuasa menghidupkan dan mematikan. Itu dalam kudrat, bukan dalam hayat. Sebab tu hayat tak ada takluk. Jangan keliru. Setengah orang dia salah faham dalam mengaji ni. Dia pegang hayat tu menghidupkan. Bukan. Menghidupkan tu duduk dalam konteks sifat kudrat. Adapun hayat ini nak menyatakan bahawa Allah itu hidup. Itu je. Nak mudahnya. Dan nak menyatakan Allah itu hidup, dan hidup Allah macam mana? Berbeza dengan hidupnya makhluk. Hidupnya Allah hidup yang hakiki. La hayatun ala haqiqati ala haqiqah. Tidak ada yang sebenar-benar hidup illallah, melainkan Allah. Adapun hidupnya makhluk ini, hidupnya makhluk itu bukan hakikat hidup, tapi dihidupkan. Hakikat mati, kita cuma dihidupkan. Macam telefon. Hakikat telefon tak berdering, tak bunyi sebab bateri tak ada. Dia kemudian masuk bateri, barulah telefon itu dihidupkan. Kenapa dihidupkan? Kerana baru masuk bateri. Kita macam tu lah. Asal kita tak boleh gerak, tak boleh apa, diam kaku itu. Melainkan Allah lah yang menghidupkan kita, baru kita jadi hidup. Adapun Allah, hidupnya Allah bukan dihidupkan. Sebab tu beza perkataan dari sudut bahasa Melayu kita belajar. Ada perkataan di kat depan bagi makhluk. Setiap apa yang makhluk ni ada di kat depan dia. Dihidupkan, dikuasakan, dikehendakkan, diilmukan, difahamkan, dilihatkan, didengarkan, semua di. Bila ada di kat depan, semuanya atas izin. Sebab tu kata ulama, la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidak akan berganjak walau sebesar zarah, melainkan dengan izin Allah. Dengan izin Allah, zarah yang kecil baru boleh bergerak. Tu zarah. Dan kalau zarah kecil pun dengan izin Allah, dan sebesar alam kita semua, semua dengan izin Allah. Semua dengan biiznillah, dengan izin Allah. Bila dengan izin Allah, maknanya tak boleh buat sesuka hati, melainkan Allah izin baru jadi. Apa Allah izin barulah berlaku, barulah terjadi dan sebagainya. Jadi bila atas Allah izin, sombong buat apa? Rasa kita buat, usaha kita, tenaga kita, itu yang jadi masalah tu. Itu yang dipanggil dalam istilah Arab sifat anani. Sifat anani maknanya sifat keakuan. Meletakkan aku. Aku boleh buat ni, aku buat ni. Sebab tu Allah tegur, Allah bagi tahu kita dalam Quran, apa saja perbuatan yang kita nak buat dilapikkan dengan insya-Allah.
Kan? Apa-apa pun sebut insya-Allah, dengan izin Allah. Bila dengan izin Allah, apa-apa pun pergantungan kita bergantung pada Allah. Kalau Allah izin jadi, Allah tak izin tak jadi. Semuanya dengan biiznillah, dengan izin Allah. Dia begitu. Jadi itulah kefahamannya sifat hayat ni, sifat hidup ni. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, iaitu lawan dia. Lawan dia dah hidup, lawan mati lah. Kan? Lawannya al-maut. Al-mautu artinya mati. Okey, macam selalu ana sebut, ingat, sifat yang wajib, sifat yang sabit disabitkan kepada Allah. Adapun sifat mustahil, sifat yang lawan ini diletakkan pada siapa? Pada makhluk. Jadi yang hidup itu Allah. Yang mati itu siapa? Yang mati siapa? Lah baru je sebut tadi. Hidup Allah, mati siapa? Makhluk lah Allah. Dah kata dah, sifat yang wajib disabitkan, ditetapkan pada Allah. Adapun sifat lawan, sifat mustahil diletakkan pada makhluk. Tak kira lah semua ni, daripada wujud hari tu sampailah ke hari ni yang hayat ni. Sifat yang pertama, wujud. Wujud tu Allah. Lawan wujud apa dia? Tiada tu siapa? Tiada tu kita lah, makhluk. Makhluk semua mana ada? Asal tak ada, Allah bagi ada. Asal tak ada, Allah bagi ada. Nah, bila Allah bagi ada, berpegang pada Allah. Selama mana Allah nak adakan, adalah kita. Esok kalau Allah kata tak ada, tak ada. Walaupun bukan dengan jalan kematian, Allah kata tak ada, hilang tu ke? Tak ada apa? Allah boleh buat. Kan? Lepas tu kita belajar sifat yang kedua, apa dia? Qidam. Qidam tu maksudnya apa? Tak ada permulaan. Itu siapa? Allah. Lawan dia apa? Lawan hudus, baharu. Baharu tu siapa? Makhluk. Yang lawan semua tak makhluk. Sifat tiga, baqa'. Baqa' artinya apa? Kekal, tiada akhir. Tiada akhir itu Allah. Lawan dia apa? Fana'. Fana' hancur, musnah. Siapa fana'? Makhluk lah. Makhluk hancur. Dan kalau tahu makhluk hancur, bangga sangat, buat besar-besar, buat apa rumah? Kan? Kumpul harta dunia berlambak-lambak, buat apa? Dah tahu dah, sok dia akan hancur. Memang hancur. Allah malaikat Israfil tiup sangkakala, habis. Rumah sebesar mana hancur. Dalam Quran sebut bukit bukau jadi debu. Nah, Allah nak gambarkan, kalau bukit, rumah mana ada orang rumah lebih besar daripada bukit. Nah, bukit yang besar tu pun boleh jadi debu. Ini kan sakat rumah kita 3-4 tingkat. Mudah bagi Allah. Tu nak tunjukkan fana' makhluk. Yang keempat kita belajar, wujud, qidam, baqa', mukhalafah. Mukhalafah, Allah tak sama dengan makhluk. Tu siapa? Allah. Allah tak sama dengan makhluk. Allah. Lawan dia apa? Sama dengan makhluk. Siapa? Kita semua sama makhluk ni. Yang beza ni je rupa. Tapi rupa pun ada kat rupa yang hampir sama. Kan? Telinga sama. Kan? Semua sama. Kan? Lepas tu lagi apa? Sifat apa lagi? Lepas mukhalafah apa dia? Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah berdiri dengan sendirinya. Tu Allah. Nah, yang lawan dia apa? Qiyamuhu bi ghairihi. Berdiri dengan yang lain. Siapa berdiri dengan yang lain tu? Makhluk lah. Kita berdiri bergantung dengan sesuatu. Semua habis kita bergantung. Walaupun kita lebih cerdik daripada lembu, tapi tak ada lembu, susah kat hidup kita. Nak makan daging tak ada. Nah, walaupun kita, nasi tu lepeh, lenyek, lembut je nasi ni. Kita boleh pijak dia, lenyek bagi hancur boleh. Tapi tak ada nasi, tak boleh kat kita hidup. Susah agak kita. Jadi maknanya kita hidup bergantung dengan yang lain. Allah tak ada pergantungan dengan yang lain. Tu qiyamuhu binafsihi. Biar nampak begitu. Lagi apa? Sebab dah habis. Wujud, qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah. Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa, tunggal. Lawan wahdaniyah, ta'addud. Macam mana ni? Nah, berbilang-bilang. Ngaji tak ngaji ni? Ta'addud maknanya berbilang-bilang. Berbilang-bilang tu kita. Nah, apa benda kita buat semua berbilang-bilang. Hari kita berbilang-bilang. Allah tak berbilang-bilang dengan hari dan sebagainya. Semua yang kita buat ada kira-kira. Allah tak ada kira-kiranya. Ikut suka Allah. Kan? Tu. Lagi apa lagi? Sifat yang ni kita belajar ni, kudrat, berkuasa. Berkuasa Allah. Lawannya al-ajzu, lemah. Lemah tu kita. Pegang gitu. Lepas tu lagi iradat. Iradat berkehendak Allah. Lawan iradat karahah.
Nak karahah tu kita. Nak karahiyah, kan? Benci buat satu benda terpaksa. Kadang benda ni kita tak nak buat tapi terpaksa buat, kan? Kena macam ni. Terpaksa hidup. nak meneruskan kehidupan, terpaksa bangun pagi, pergi cari duit ke sebagainya, semua terpaksa, kan? Yang lagi apa lagi? Bersifat dengan sifat ilmu. Allah yang bersifat dengan ilmu. Lawan daripada ilmu jahil. Siapa jahil? Kita jahil, tak erti apa, kan? Atas Allah berikan sedikit ilmu, barulah kita reti sikit itu, pandai ini, pandai ini. Tiba-tiba daripada jahil Allah bagi cerdik, sombong dengan cerdik. Tu kata bongok, kan? Hang tak sedar ke yang hang tu jahil? Asal kita jahil, tengok keluar daripada perut mak, mana reti apa? Cakap pun tak reti. Mulut ada dah. Daripada ada mulut, kalau pandai sangat, cakap lah. Cakap nak minum, dak wek menangis. Mak dia tanya, nak apa ni? Nak apa ni? Mak bodoh juga. Budak tu mana reti cakap lagi, tanya nak apa. Nak, ada kata, kan? Lemah kita jahil, baru sedar diri. Lepas tu makin besar ni yang boleh bercakap ni siapa bagi cakap? Allah lah. Tiba-tiba Allah bagi, tak boleh nak syukur. Macam tadi kita belajar kita ikam dengan Tok Guru. Syukur. Biar nampak pemberian Allah, kurniaan Allah. Ni kaitan tauhid dengan tasawuf. Kita sulam bagi elok. Nah, baru kemah. Dan kemudian hayat. Jadi hayat ni lah Allah yang hayat. Lawan hayat maut. Maut tu siapa? Kita lah. Hakikat kita mati. Sebab tu kata ulama, matikan dirimu sebelum kamu mati. Maksudnya bukan suruh bunuh diri, tapi maksud matikan dirimu sebelum kamu mati. Sedarkan dirimu, hakikat kamu itu mati. Maksud mati macam mana? Macam mana orang mati? Orang mati tak boleh bergerak, tak ada kehendak, tak ada apa, semua tak ada. Macam orang mati, dia serah pada orang. Nak mandikan dia, orang angkat tangan dia, dia tak boleh kata apa, senyap gitu je. Tu orang mati. Begitu juga kehidupan kita. Matikanlah diri kita. Maksud matikan diri kita, jangan pandang usaha kita. Kita boleh berusaha, tapi jangan pandang apa yang hasil itu daripada usaha kita, melainkan hasil itu adalah daripada ketentuan Allah. Kita cuma ikhtiar, tapi ingat ikhtiar dan usaha kita tidak memberi bekas. Apa yang kita buat ni, kita mengaji ni, tengok-tengok mengaji faham, jadi alim. Jangan ingat sebab kita mengaji jadi alim. Alim kerana Allah kurnia. Allah beri ilmu, Allah yang bagi, bukan sebab kita mengaji. Kalau Allah nak bagi ilmu, mengaji tak mengaji, Allah bagi. Habis ni, ini menunjukkan sifat kehambaan, meminta-minta, minta ilmu, minta pahala, semua apa benda kita buat ni ubudiyah. Tu panggil ubudiyah, perhambaan. Kerana sifat hamba itu meminta-minta. Minta pada siapa? Allah. Ni kita belajar ni, kita menunjukkan kehambaan kita, meminta pada Allah memberikan ilmu pada kita. Tapi bukan dengan sebab ni Allah bagi, dah. Allah nak bagi, ikut kehendak Allah. Kan? Tapi kita menunjukkan kehambaan. Macam orang minta sedekah, dia tak boleh paksa orang tu kena bagi duit kat dia. Dia boleh tandah je lah, tolonglah cik, tolonglah bagi saya cik. Ikut orang tu nak bagi, tak nak bagi sudah. Jadi kita ni meminta-minta. Macam pengemis tu lah, meminta-minta. Apa saja kita buat, meminta-minta kepada Allah, bukan meminta-minta kepada makhluk. Tapi banyaknya manusia hari ni banyak meminta-minta kepada makhluk. Dia lupa nak meminta-minta kepada Allah. Sedangkan makhluk yang dia minta tu, itu pun adalah makhluk yang fakir. Antumul fuqara'i ilallah, kata Allah. Kamu semua fakir di sisi aku. Si fakir minta dengan si fakir, dia pengemis, dia betul dia minta dengan pengemis sebelah. Bagi duit sikit. Kawan tu ngemis juga. Kawan tu baru datang, baru bentang kotak. Itu pun tadi bawa ada orang bubur 10 sen. Lepas tu dia pergi minta. Kawan dia kata, aku nak bagi pun aku bawa 10 sen je. Nak ngemis dengan minta dengan ngemis, mana nak jadi? Pengemis kena minta dengan orang kaya. Siapa yang kaya? Allahu ghani, Allah yang maha kaya. Allah yang kaya, minta pada Allah lah. Tak minta dengan makhluk. Makhluk tu miskin sama dengan kita. Bukan sakat miskin, fakir. Antumul fuqara'i ilallah. Kamu semua fakir di sisi Allah. Jadi minta pada Allah, bukan minta pada makhluk. Cuma bolehlah kita ada masalah, kita minta tolong. Itu zahir syariat, kita minta tolong pada makhluk. Tapi dari segi hakikat, peganglah pertolongan itu hakikatnya daripada Allah, bukan daripada makhluk. Macam mana nak beza? Contoh, kan? Seorang ayah dan seorang anak. Anak dia orang kaya lah, kerja hebat, gaji lebat, gaji banyak.
tiap-tiap bulan anak dia bagi kat bapak dia, nak paling kurang 500. Banyak-banyak kat 1000 lebih boleh bagi sebulan. Oh, gaji anak dia besar. Kerja hebat kat puluh ribu gaji. Sakat bagi kat ayah boleh bagi 500 boleh, 1000 pun boleh bagi. Kan? Tiba-tiba anak dia ni tak kahwin lagi. Nak sekali tu ayah dia balik daripada masjid, masuk-masuk dalam rumah, tengok anak dia tengah peluk dengan seorang perempuan, mana tak tahu, duduk dalam rumah. Kan? Jadi ayah dia ni, kalau ayah dia nampak 1000 tu datang daripada Allah, ayah dia berani tegur anak dia. Tapi kalau ayah dia nampak 1000 datang daripada anak dia, walaupun anak dia buat salah, buat maksiat, ayah dia takkan berani tegur. Ayah dia cakap, bawa perempuan mana ni? Ni girlfriend ayah. Girlfriend, okey lah, lawa. Itulah bodohnya ayah. Sebab ayah dia takut nak tegur. Kalau tegur kan 1000 tak dapat dah ni. Sebab apa? Sebab ayah dia nampak 1000 datang daripada anak. Kalau ayah nampak 1000 daripada Allah, ayah dia berani tegur. Kerana ayah dia yakin kalau tegur pun, kalau Allah nak bagi 1000, boleh daripada jalan lain walaupun tidak dengan jalan anak dia. Macam Tok Guru sebut, tangki yang sama paipnya berbeza. Kalau paip ni tersumbat, paip lain boleh keluar air. Sebab apa? Yang memberi air bukan paip tapi tangki. Kalau dia nampak lah. Kalau tak nampak, tu pentingnya mengaji tauhid. Baru kenal. Lepas tu kita bercakap yang hak. Lepas tu kita nak minta bantuan daripada kerajaan ke mana, terpulang, tak ada masalah. Tapi kalau kerajaan tu salah ke pemerintah tu salah, wajib ditegur juga. Kan? Jangan kita nampak sebabkan kita ambil bantuan daripada dia buat salah pun kita buat pejam mata. Tak boleh. Itu menandakan kita nampak nikmat yang kita kecap ni datang daripada kerajaan atau datang daripada makhluk. Itu yang jadi rosak. Kalau kita nampak apa sumbangan yang kita dapat ni datang daripada Allah, kita berani menegur walaupun yang memberi sumbangan itu pemerintah itu, kerajaan itu buat salah. Kerana bukan di hakikat, bukan datang daripada dia, tapi daripada Allah. Cuma melalui jalan tangan dia. Tak apalah. Risau apa? Yang menjamin rezeki Allah. Itu beza dia. Kefahaman. Ini pentingnya mengaji ilmu tauhid. Okey, baik, selesai bahagian lawan dan bahagian yang terakhir, poin yang kelima, iaitu dalilnya. Jadi dalil macam biasalah kita bawa kalau, perkataan kalau kat depan, lepas tu bawa perkataan lawan dia mati. Kalau Allah itu mati, ataupun kalau Tuhan tu mati. Kalau Tuhan mati, timbul satu soalan, siapa yang matikan Tuhan? Sebab bila mati mesti ada yang bagi mati. Macam kita ni, kalau tak ada siapa bagi mati, kita hidup je. Datang malaikat maut bagi salam, Assalamualaikum, sadaqallah lah, baru mati. Sebab ada yang mematikan. Macam lampu ni, kalau tak ada siapa bagi mati, lampu tu hidup je lah. Kita tutup switch baru mati. Kalau Allah mati, siapa matikan Allah? Mana lemah lah Allah. Kan? Dia kata mati sendiri. Mana boleh mati sendiri? Kan? Mana boleh mati sendiri? Macam lampu, boleh lampu tu mati sendiri? Tak boleh. Dia padam sendiri lah, Ustaz. Memang nampak dia padam sendiri, tapi sebab elektrik tak ada. Jadi elektrik itulah yang mematikan lampu. Jadi semuanya mesti ada sebab. Jadi kalau Allah mati, siapa yang matikan Allah? Jadi mustahil, akal tak boleh terima. Kerana tak ada siapa yang boleh mematikan Allah. Bila tak ada siapa yang boleh matikan Allah, Allah hidup tak mati-mati. Tu dalil kepada sifat, ayat dalil akli lah, dalil secara akal. Kemudian nanti kita akan sambung sifat seterusnya, sifat yang ke-11 sama. Kita baca sikit-sikit sebab uraian kat sifat ma'ani ni dia panjang lebar sikit. Ni pun dah pukul 10 lebih lah. Kita nak jawab soalan sikit. Antaranya ada satu soalan ni lama dah dihantar ni, kita pun lupa nak jawab dari hari tu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau baca Al-Quran dalam aplikasi telefon, adakah wajib ada wuduk juga ke? Okey, baik. Soalan dia, kalau kita baca Quran dalam kita menggunakan telefon macam ni, adakah kena wajib ambil wuduk juga? Okey, baik. Kita ini faham. Membaca Al-Quran tidak wajib dalam keadaan berwuduk.
Kan? Yang mestinya kena suci daripada hadas besar. Hadas besar tak boleh. Yang ni inilah junub ke apa sebagainya, tak boleh baca Quran. Ni baca ni dengan mulut, bukan dengan sentuh, baca saja. Jadi walaupun kita tak ada wuduk, kita boleh baca Quran. Tapi pegang Quran tu tak boleh. Sentuh Quran tu tak boleh. Baca boleh. Katalah contoh orang tolong bukakan Quran kat kita, kita baca je, tak ada wuduk, boleh. Tak ada masalah. Yang tak boleh pegang Quran. Okey, baik. Jadi kalau soalan dia ni, maksud dia sentuh Quran kat telefon ni. Kan dalam Quran, dalam handphone kita install aplikasi Quran dalam ni. Baik. Jadi pegang ayat Quran di dalam telefon berlaku khilaf ulama. Ada ulama yang mengharuskannya. Maksud harus tu boleh pegang. Dia kata tak apa, kerana ni memakai hujah bahawa ayat Quran tu di belakang cermin. Jadi yang kita sentuh cermin. Macam Quran dalam frame gambar. Frame tu, depan frame tu kan ada kaca. Kita tak pegang ayat, kita pegang kaca. Dia hujah dia begitu. Jadi boleh. Itu satu pendapat. Satu pendapat lain kata dikira menyentuh ayat Quran kerana ayat tu nampak. Zahir ayat tu nampak. Dan kita bila sentuh, dikira sentuh ayat Quran. Jadi bila sentuh tak boleh lah, sebab dalam keadaan tidak berwuduk. Kan? La yamassuhu, Allah sebut dalam Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak disentuh melainkan makhluk yang diyakini suci bersih, yakni Quran. Tak boleh sentuh kalau tidak dalam keadaan suci daripada hadas. Ayat Quran. Habis macam mana? Maka kata ulama, bila bertembung dua pendapat begini, kita ambil jalan yang ketiga, iaitu al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf itu lebih menyenangkan. Mana nak keluar daripada khilaf, kita ambil jalan berhati-hati, berjaga-jaga, jangan kita sentuh. Walaupun di sana ada pendapat yang mengatakan boleh, tapi kita takut jadi dosa. Maka kita jangan sentuh ayat Quran dalam keadaan kita tidak ada wuduk, walaupun di dalam telefon. Habis macam mana? Kata ulama, sentuh bahagian yang bukan ayat Quran. Boleh. Yang tak boleh sentuh ayat tu saja. Kan tepi-tepi dia tu ada. Slide tepi tu je. Kan? Tak kena ayat tak apa. Yang tak boleh ayat tu. Muka surat ke apa boleh. Melainkan Quran betul yang macam kita pegang tu, dekat almari tu. Quran betul tu, kulit dia pun tak boleh pegang kalau tak ada wuduk. Itu Quran betul. Yang ni Quran dalam aplikasi ataupun kitab terjemahan Quran dan sebagainya, yang tu pada ayatnya saja tak boleh sentuh. Ada pun benda lain boleh. Itu bahagian Quran ni lah. Soalan tentang baca Quran dalam keadaan berwuduk. Kemudian lagi sana jadi ada satu lagi soalan. Sahabat kita tanya, siapakah itu Ahlul Bait? Mungkin dia tak tahu. Ahlul Bait, ahlu tu maknanya ahli, bait tu rumah, ahli rumah. Yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait di sini, ahli rumah di sini adalah keturunannya baginda Nabi SAW. Sama ada daripada Bani Hashim atau Bani Muttalib. Jadi keturunan Nabi. Tapi dengan syarat. Dia ada syarat-syarat dia. Dia ada dua syarat. Syarat yang pertama, mesti darah keturunan Nabi. Mesti darah tu mengalir daripada zuriat darah keturunan Nabi, walaupun sampai sekarang. Itu yang syarat pertama. Syarat yang kedua, dia mesti beriman dengan Allah dan Rasul sampailah ke akhir hayatnya, sampai dia mati. Kalau paruh je tak jadi. Kerana kalau ikut darah keturunan, Abu Lahab tu darah keturunan Nabi juga. Kalau ikut genetik dia tu. Sebab Abu Lahab ni nama betul dia Abdul Uzza. Dia ni pakcik Nabi. Kan? Kalau ikut darah keturunan, memang darah keturunan dah. Tapi dia tidak beriman kepada Nabi, tak beriman dengan Allah dan Rasul. Dia tak mengucap dia kalimah syahadah. Jadi bila tak beriman, terkeluar dia daripada Ahlul Bait. Dia tak termasuk di dalam Ahlul Bait.
Jadi sama juga zaman kita hari ni. Walaupun mereka ada di antara mereka yang golongan mereka tu dipanggil Said ke ataupun Syarifah ke, tak kira lah, yang dikatakan silsilah dia tu sama dengan keturunan Nabi, tapi mengikut syarat juga. Tengok dia beriman tak dengan Allah dan Rasul, dia taat tak perintah Allah dan Rasul. Kalau setakat buat salah sikit-sikit dosa-dosa tu, itu dimaaf lah, standard lah manusia biasa kita ni. Tapi ni ingkar, lawan perintah Allah, lawan perintah Nabi, terkeluar daripada yang dimaksudkan dengan ahlul bait. Itu yang dikatakan sebagai ahlul bait. Moga memberi fahamlah. Kemudian lagi ini apa? Okey. Soalan dia tanya, Assalamualaikum, dan dia ada 2 orang tanya soalan yang sama. 3 sebenarnya, 3 orang. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua. Doa Jibril menjelang Ramadan, ya Allah abaikan puasa umat Muhammad jika sebelum masuk Ramadan dia tidak melakukan 3 hal ini. Yang pertama, tidak minta maaf kepada kedua orang tua. Yang kedua, tidak bermaafan dengan sahabat-sahabatnya. Yang tiga, tidak bermaafan dengan orang sekitarnya. Maka Rasulullah pun mengaminkannya sebanyak 3 kali. Lepas tu dia pun buat gambar salam-salam tu. Dengan ini saya ingin memohon maaf jika ada salah dan silap yang telah dilakukan sebelum ini. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, menyinggung atau mengguris hati. Terlebih gurauan, WhatsApp, termakan, terminum dan terumpat. Mohon ampun dan maaf sekali lagi dari saya dan isteri. Jadi dia tanya, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya sikit, betul ke ya yang ini? Okey, baik. Ada viral di media sosial, di WhatsApp dan sebagainya, berkenaan dengan hadis. Katanya Nabi kata, siapa yang tak buat 3 perkara ni sebelum masuk Ramadan, dia jadi terabai dia punya puasa dia. Iaitu yang pertama, dia kena minta maaf dengan kedua ibu bapanya. Yang kedua, dia kena minta maaf dengan sahabat-sahabat dia. Yang tiga, dia kena minta maaf dengan orang sekitar dia. Baik. Yang dikatakan ini hadis ini tidak ada asalnya. Kita tak jumpa dalam mana-mana kitab, sama ada kitab hadis atau dalam kitab-kitab yang lain juga. Tak ada, tak dengar. Yang adanya dalam kitab Targhib wa Tarhib. Satu yang dikatakan hadis Nabi, ceritanya lebih kurang juga. Makna kata Nabi mengaminkan 3 kali, tapi tak sama dengan yang ini. Lebih kurang beginilah hadis dia. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida min bara. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata setengah riwayat kata masa hari raya, Nabi nak baca khutbah raya, makna dah lepas habis Ramadan. Nabi naik atas mimbar. Kemudian faqala amin amin amin. Masa naik tu Nabi amin 3 kali. Setengah riwayat kata mimbar Nabi tu ada 3 anak tangga. Setiap anak tangga Nabi amin. Naik pertama amin, naik kedua amin, naik 3 amin. 3 kali amin. Kemudian qila, kemudian ditanya, sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sa'idatal minbara fakulta amin amin amin. Kata sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya kami nampak dan kami dengar engkau menyebut amin 3 kali. Ni Nabi, sahabat tanyalah kenapa dia dibaca 3 kali amin tu. Ke ada amalan-amalan tertentu ke apa yang sahabat nanti nak ikut ke dan sebagainya. Jadi sahabat tanya, sahabat ni dia gairah dengan amalan. Jadi bila tengok Nabi buat, sahabat tanya, mana tu jadi amalan ke? Jadi sahabat tanya lah. Maka jawab Nabi, faqala inna Jibril alaihi salam. Kata Nabi, ini adalah Jibril alaihi salam. Atani, dia datang kepadaku. Faqala, dan berkata, waktu Nabi nak naik tangga mimbar tu, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Tapi sahabat tak nampak lah. Ini antara Nabi dengan malaikat Jibril je.
Malaikat Jibril tiba-tiba datang ke Nabi. Kemudian malaikat Jibril kata, man adraka syahra ramadana falam yukfir lahu. Kan? Kata malaikat Jibril, siapa yang bila didatangi atau dia sempat untuk masuk di dalam bulan Ramadan, tetapi falam yukfir lahu, dia keluar daripada Ramadan tu dalam keadaan dia tidak diampunkan dosanya. Maknanya habis Ramadan dosa dia tidak terampun. Patutnya duduk dalam Ramadan ni dosa dia terampun. Ni dah habis Ramadan dosa tak terampun. Maka kata malaikat Jibril, fadakhalan nara, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, fa'abda'ahumullah, dan dia akan dijauhkan daripada rahmat Allah. Kemudian kata malaikat Jibril kepada Nabi, kul, katakanlah ya Muhammad, amin, katalah amin. Maka Nabi pun sebut fakultu amin, Nabi pun sebut amin. Itu yang Nabi amin, yang pertama. Kemudian yang kedua, bila Nabi naik pula tangga yang kedua, lagi sekali malaikat Jibril kata, waman adraka abawaihi, siapa yang ada kedua ibu bapanya, au ahadahuma, atau salah seorang daripadanya, sama ada ayah atau ibunya, dalam keadaan hidup, falam yabirrahuma, dia tidak dapat membuat kebaikan kepada kedua ibu bapanya. Tak dapat buat baik ke ayah dia, tak dapat buat baik kepada mak dia. Famata, kemudian mak ayah dia ni mati. Fadakhalan nara, maka dia juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Fa'abda'ahumullah, dan dijauhkan daripada rahmat Allah. Kul, kata malaikat Jibril kepada Nabi, katakanlah wahai Muhammad, amin. Fakultu amin, maka Nabi pun kata amin. Itu yang amin kedua. Kemudian naik tangga yang ketiga pula. Lagi sekali malaikat Jibril berkata lagi. Malaikat Jibril kata, waman adaraka waman zakarta indahu, siapa yang apabila disebutkan nama engkau atau dikatakan tentang engkau padanya, falam yusalli alaika, dan dia tidak berselawat ke atas engkau, maka kata malaikat Jibril, fa'abda'ahumullah, maka dia akan dijauhkan daripada rahmat Allah. Siapa yang tak selawat ke atas Nabi bila disebut nama Nabi, maka dia jauh daripada rahmat Allah. Maka kata malaikat Jibril, qul amin, katakanlah amin wahai Muhammad. Maka Nabi pun faqultu amin, maka Nabi pun mengatakan amin. Itulah amin yang ketiga. Inilah kisah yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis riwayat Abu Hurairah yang mengatakan Nabi amin 3 kali. Yang ni ada riwayatnya. Tapi yang kata minta maaf tu tak ada riwayat. Tak tahu asal mana ambil. Tapi inilah yang viral di dalam internet dan sebagainya. Jadi minta betulkan. Bukan salah, minta maaf tu tak salah, tapi jangan disabitkan dengan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Rasulullah. Kerana kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta, berkata bohong atas namaku, dia kata aku kata sedang aku tidak kata, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempat duduknya di dalam neraka. Jadi kita tak naklah tempat duduk dalam neraka. Jadi jangan kita memandai-mandai ataupun suka-suka nak share dan sebagainya. Sebab tu apa-apa pun kalau kita tak tahu, tanya dulu. Saya ginilah, kalau sesuatu perkara tu dia gini, kita buat satu SOP. Kalau sesuatu tu kita dapat, kemudian kita sangsi betul atau tak betul, jangan terus share. Kita tanya dulu siapa yang mahir, siapa yang tahu perkara bab tu. Kita tanya kesahihannya. Jelas dah hukum dia, kita tahu ianya benar. Kemudian tapisan kedua kata ulama'. Ni ulama' yang gariskan ni. Tengok dulu. Walaupun ia benar, tapi ada tak manfaat kepada umum? Ada tak manfaat ni? Cakap tu ada, walaupun benda tu benar, tapi adakah dia memberi manfaat, mendatangkan kebaikan? Kan kita baca awal tadi kuliah hadis tadi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang terbaik dalam Islam itu orang yang kata-katanya menyenangkan orang lain, tidak menyakitkan orang lain atau tidak menyusahkan orang lain. Itu penting.
Jadi kalau perkara tu ada manfaat, baru share. Kalau perkara tu benar tetapi tak ada manfaat, tak perlu share. Sebab tak ada manfaat, buat apa nak share? Ada. Gambar orang jatuh motor, tapi tak ada apa-apa manfaat, saja lawak nak gelakkan orang saja. Tak ada, buat apa nak share? Lagi pula kita mempersenda-sendakan orang lain. Cuba kalau gambar kita jatuh motor, orang ambil lepas tu buat viral, kita pun sedih tak? Gambar kita dan sebagainya. Jadi yang ni kena hati-hati juga. Takut ini jadi dosa jariah, dosa yang berterusan walaupun kita dah mati esok. Sebab ini berkekalan dalam media masa dan sebagainya, kan? Jadi perkara ni kena, walaupun nampak ringan, nampak remeh, jangan kita buat remeh. Takut-takut dosanya yang jadi berat. Perkara tu remeh, dosanya berat, kan? Takut nanti kita pula jadi susah di hari akhirat nanti. Jadi tak payahlah. Kalau dapat satu-satu maklumat dan sebagainya, kita tak tahu kesahihannya, tak payah share dulu. Kita tanya dulu orang dan sebagainya. Dan kita dah yakin ianya sahih, tengok pula ada manfaat ke tidak. Ada manfaat baru share, tak ada manfaat tak perlu share. Jangan habis apa saja semua nak share. Nak tabayun dulu, cek dulu dan sebagainya. Itu lebih baik untuk diri kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ini yang dapat kita kongsikan dari segi ilmu yang dapat kita ketengahkan. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada kita bersama di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Moga-moga kita semua dapat berpimpin tangan untuk masuk ke dalam syurga Allah nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Jadi sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.